Okey, baik. Ustaz tak dengar. Okey, dengar tak? Dengar Okey, baik. Ada kan? Okey, jadi kita mulakan pagi ni dengan dengar bacaan kawan kita. Pembentangan bacaan kawan kita serta terjemahan daripada kawan kita. Baik. Jadi kalau tak dengar beritahu ya. Okey, nampak kan? Speaker. Tentang tidak ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengar tak? Permus Dengar tak? Dengar tak suara Dengar. kawan? Suara kawan-kawan dengar kan? Suara kawan-kawan dengar kan? Dengar. Okey, baik. Kita dengar. jahal ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وازداد الأذى حتى وصل أنه يعتاد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bertambahlah penyiksaan sehingga sampai ke tahap mereka memusuhi ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ووصل بهم أن نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت dan bertiba bahawa Nabi sedang solat. Semasa mereka sampai tu Nabi sedang solat. Wa Abu Jahal wa ashabi lahu julusa hunaka. Abu Jahal dan sahabat-sahabatnya duduk di sana. Faqala ba'duhum li ba'din. Dan saling berkata sesama mereka, ayyukum yuji'u bisadat juzari bini fulana wa yada'ahu ala hin Muhammadin iza sajada. Siapakah di kalangan kamu yang boleh meletakkan perut unta di belakang Muhammad ketika dia sujud? Ba'asa ashqal al-qawmi wa huwa Aqbatun bin Abi Mu'id. Lalu datanglah orang yang paling kejam
Aqbah Abi Mu'id faja'a bisalam. Datang dengan perut unta. Fanazaru hatta iza sajadan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat Nabi sedang sujud. Wada'ahu ala zahrihi baina katifain. Dan dia meletakkan di belakang di antara kebahunya. Faja'alu yadhakun. Lalu mereka ketawa. Wa yamilu ba'duhum ala ba'din minal marhi was-suqriyati. Mereka ketawa dan saling bersandar antara satu sama lain. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajid. Dan Rasulullah sedang sujud. La yarfa'u ra'suhu. Tidak mengangkat kepalanya. Hatta ja'ahu Fatimah. Sehingga datanglah kepadanya Fatimah. Fatarahatku an zarihi. Lalu melempar dari belakang Nabi. Dia buang perut unta yang berada di belakang Nabi itu. Okey, baik. Semua faham kisah ni? Faham, Ustaz. Okey, faham. Jadi baik, terima kasih kepada saudari siapa dah? Muna ya? Muna Izzah kan? Ya. Okey, Muna. Baik. So kita apa kat sini permulaan untuk mereka dah berani menyentuh Nabi SAW, betul? Mereka dah berani selepas kita baca sebelum ni apa yang mereka lakukan, negotiate, mufawadat ma'a Abu Lahab, Abu Talib, bapa saudara Nabi SAW, tak berjaya. Lalu mereka pun teruskan niat mereka, tak kisahlah apa yang akan berlaku, mereka tetap akan melakukan sesuatu kepada Nabi. Dan ini permulaan dia. Ini adalah permulaan iktidak, permusuhan mereka terhadap Nabi dengan cara menyentuh tubuh badan Nabi SAW. Yang first kali mereka lakukan ialah apa? Dengan meletakkan perut unta. Salak tu perut, ingat salak tu adalah apa? Salak tu adalah perut. Juzur adalah unta. Salak, perut, juzur adalah unta. Okey, baik. So kita next, kita tengok apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri Amirah Zulfa binti Muhammad Yazid. Okey. Saya bersambung perenggan kedua. Amirah Zulfa pula. Rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Maka Rasulullah telah mengangkat kepalanya. Tsumma qala, dia bersabda, Allahumma alaika bi Quraisy thalatha marrat. Ya Allah, kamu hancurkanlah ke atas Quraisy 3 kali. Fashaqqa dzalika alaihim idda'a alaihim. Fashaqqa dzalika alaihim. Mereka rasa takut. Idda'a alaihim, ketika Rasulullah doa ke atas mereka. Wa kanu yarawna, dan mereka melihat anna ad-da'wa fi dzalikal al-balad mustajabah. Sesungguhnya doa pada negeri itu mustajab. Summa sama, kemudian dinamakan Allahumma alaika, ya Allah hancurkanlah bi Abi Jahal, wa alaika bi Utsbah bin Rabi'ah, wa Syaibah bin Rabi'ah, wal Walid bin Utsbah, wa Umayyah bin Khalaf, wa Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Dan tadi itu semua nama. Bil fi'li qutila haula'i jami'a yauma badri. Dan realiti mereka terbunuh jami'an yauma badri, kesemuanya pada hari Badar. Kama sayati insyaallah ta'ala. Dan insyaAllah akan dibincang pada masa yang akan datang. Perenggan ketiga. Walam yafid, tak bersetuju Abu Jahal wa rifaqah. Abu Jahal dan kawan-kawannya min daripada wabatihim wa juhalatihim, maksud yang sama iaitu kebudahan mereka. Ba'da hadza ad-du'a alaihim, selepas doa ke atas mereka, bal bahkan itu bertambah syaqawah, kecelakaan, fima ba'd, selepas itu. Qala Abu Jahal, berkata Abu Jahal, yu'firu, akan dilumurkan Muhammad wajhahu,
ke atas muka muka baina azharikum di hadapan kamu semua. Faqila na'am, dan mereka kata ya. Faqala Abu Jahal yang cakap Wallata wal Uzza. Ini nama berhala. La'in ra'aituhu, dan sekiranya kamu lihat dia, la'ata'anna, untuk memijak ala ruqabatihi, ke atas lehernya, wala u'affirana, dan aku akan lumurkan wajahahu bit-turab. Okey, sedikit tambahan. Wallat wal Uzza. Wallati wal Uzza ni nama Tuhan ya, Lata wal Uzza. Nama dua Tuhan yang paling mereka kasihi lah, Lata wal Uzza. Ni sumpah ya. Wow kat sini macam wallahi . Kita kalau sumpah kan wallahi lah. Orang yang Islam wallahi, kita bersumpah dengan wallahi, dan mereka bersumpah dengan Wallata wal Uzza. Mereka bersumpah demi Allah, la in ra'aituhu, bukan la in ra'aitahu la in ra'aituhu. Abu Jahal kata kalau aku melihat dia, bukan kalau kamu Okey, kalau aku melihat dia. Okey, kita sambung. Kalau tadi Amirah kata kalau kamu kan. Fata ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Lalu dia datang kepada Rasulullah dalam keadaan dia sedang solat. Ia ta'ul rukabatahu, untuk bijak tengkuk Nabi. Fama ada ilaihim illa wa huwa yajri. Tidak kembali kepada mereka sahabat-sahabat Abu Jahal kecuali dalam keadaan lari sedang ketakutan. Berlari ketakutan. Faqal yudafi'u biyadaihi an-nihih, dan menghalang daripada sesuatu dengan dirinya, menghalang sesuatu yang datang dengan dirinya. Faqalu malaka ya abadam, maka mereka berkata, ada apa dengan kamu Abu Hakam, wahai Abu Hakam? Qala, dia berkata, inni baini wa bainahu la khandaqan min nar wa haulan wa ajnahitan. Sesungguhnya antaraku dan antaranya ada parit daripada api dan tidak ada sayapnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law dan nami lah tatafathu al-malaikatu udwan. Rasulullah bersabda, Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law dana minni la tatafathu al-malaikat udwan. Rasulullah bersabda, sekiranya dia menghampiri aku, niscaya akan patahkan oleh malaikat satu persatu. Wa kana yajibu fi hadhihi zuruf ta'zimah yatahizu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan tegang ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap tegas untuk menyelamatkan umat Islam. Mauqifan haziman yang gizu bihi muslimin mimma asabahu, dari malapetaka yang menimpa mereka. Wa yuhaffafu wa adhu biqadrin mustata wa qad ittahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatwataini hikmatain kana lahuma asaruhuma fi tasayyirhu da'watan wa tahqiq wal hadaf, dan mengurangkan kesannya sebanyak mungkin, dan Rasulullah mengambil langkah bijaksana yang berdampak pada pelaksanaan dakwah dan pencapaian tujuan. Okey, sampai sini saja kita Okey, ada soalan? Ada soalan sampai Darul Arkam? Okey, ada soalan? Ada penambahan? Okey, terima kasih terhadap kumpulan yang pertama di atas pembacaan mereka yang baik. Tetapi masih perlu diperbaiki lagi. Ada sebahagian yang
yang tak berapa cepat bacaan mereka. Dan saya harapkan yang next group ni dia kalau dia tak pasti bacaan, tak pasti makna, maka dia boleh merujuk saya dalam waktu yang okey lah dalam waktu yang jangan tengah-tengah kalau saya tak balas, kalau ada sebahagian yang WhatsApp saya tapi saya tak balas. Saya bukan tak nak balas, tapi saya WhatsApp korang tu tenggelam. Bila saya check balik pagi kan baru saya check balik. Saya bukan tak nak balas tapi tenggelam. So korang kena tanya lagi sekali. Ustaz, saya ada tanya. So baru WhatsApp korang tu nak naik. Kalau tidak, WhatsApp korang tenggelam jadi saya tak tengok WhatsApp. Saya tak baca semua. Jadi kena WhatsApp. Jadi ada sebahagian yang terjemahan salah. Jadi tapi sedikit tak apa masalah lah. Tidak ada masalah. Bacaan pun okey, alhamdulillah, majoritinya 80% betul. Alhamdulillah. Lebih baik, banyak sangat lebih baik daripada bila saya sendiri suruh baca on the time dekat kelas baru saya suruh baca. Kat situ lagi banyak salah. 50%, 40% saja yang betul. Okey, alhamdulillah. Okey, so daripada kisah ini, daripada kisah yang kita lihat tadi ialah bagaimana Nabi SAW menzahirkan dakwahnya solat indal bait. Indal bait itu maksudnya apa? Baitullahil Haram. Kalau kita tengok awal-awal tadi, saudari Munaizah baca, Munaizah kan, indal bait. Dia kana yusalli indal bait. Dia solat dekat bait. Bait apa? Rumah. Rumah apa kat situ yang dimasukkan? Rumah Baitullahil Haram. Masjidil Haram. Yes, Masjidul Haram. Bait dekat Kaabah. Kaabah Masjidil Haram. Ini kisah famous ni. Dan bila dia solat indal bait, maka Abu Jahal ada dekat situ kan. Abu Jahal dengan kawan-kawan dia. Lalu apa yang mereka buat? Mereka letak bisala judhurin dengan perut unta dia letak di atas baina katifaihi. Baina katifai ni katifai. Ni katfun wa hadha katfun wa hadha katfun. Ni dua katifain. Dua katifain. Dia letak tengah sujud, Nabi tengah sajidun fawada'a bi sala juzurin baina katifaihi. Maka letak antara dua ni tengah sujud berat, perut unta najis. Perut unta najis, maka nak menghina Nabi SAW. Dan Nabi tetap juga sujud, tak mampu untuk bangun. Berat. Dan Nabi tetap sujud juga, tak mampu untuk bangun. Sehinggalah Fatimah Zahra binti Muhammad. Fatimah Zahra adalah anak Nabi SAW. Anak Nabi dengan siapa Fatimah ni? Siapa boleh jawab? Fatimah Zahra anak Nabi dengan siapa? Nabi kahwin dengan Khadijah. Kemudian Nabi kahwin dengan Zainab. Kemudian Aisyah. Okey, so soalan dia anak siapa ni? Fatimah anak siapa? Nabi dengan siapa? Anak Khadijah. Aywa, anak Nabi dengan Khadijah. Mudah je nak ingat yang lain-lain. Sebab anak Nabi semuanya daripada hasil perkahwinan Nabi dengan Khadijah. Ingat tu. 7 anak Nabi semuanya hasil perkahwinan Nabi dengan Khadijah. Melainkan seorang saja adalah anak hasil daripada perkahwinan Nabi dengan Maryah Al-Qibtiyah. Siapakah itu? Ibrahim. Ibrahim lah adalah satu saja anak yang bukan anak daripada Nabi dengan Khadijah. Okey, baik. Itulah yang berlaku. Itulah yang berlaku sehinggalah Fatimah datang dan mengalihkannya. Okey, baik. So, apakah hikmah yang kita nak dapat kat sini? Hasil peristiwa penentangan iktidak yang pertama ni iaitulah mereka letakkan perut dekat atas perut unta di atas Nabi. Apa yang hikmah yang kita dapat dan respon Nabi ketika itu? Apa hikmah yang kita boleh dapat? Siapa boleh share kan? Siapa boleh kongsikan? Terutama grup yang pertama, grup yang membentangkan. Apa hikmah daripada peristiwa ini? Yes. Apa hikmah? Siapa boleh kongsi? Amirah.
Siapa lagi tadi? Munaizah. Siapa lagi tadi? Penghinaan dengan cacian ni ujian untuk Nabi lah, untuk sampaikan dakwah dan kebenaran. Itu kenyataan. Kita boleh belum sampai lagi hikmah pengajaran. Apa pengajaran? Pengajaran ini ujian terhadap Nabi. Apa pengajaran daripada kisah ni kepada kita? Itu yang nak, pengajaran, hikmah dan pengajaran kepada kita daripada kisah tu. Siapa boleh kongsikan? Itu maksud dia kalau ditanya dalam exam, biasanya kalau ditanya soalan subjektif, saya akan tanya macam tu je lah, pengajaran. Short answer adalah pengajaran. Mal hikmah min qadiyati i'tida'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indal bait bihaitsu yuda'u bi sala'il juzri baina katifaihi. Contohnya, soalan dia, apakah hikmah daripada peristiwa min waqi'ati i'tida'i Abu Jahal wa ashabihi, apakah hikmah daripada i'tida' pembunuhan Abu Jahal wa ashabihi inda baitillahil haram bihaits annahum wada'u baina katifaihi wada'u bisala'i al-juzuri baina katifai Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah dia? Ataupun uzkur al-hikmatain. Sebutkan dua hikmah. Sebutkan dua hikmah. Tapi saya akan soalan antum kena ingat, ini alhamdulillah lah sebab antum belajar apa ni akan exam. Saya dah suruh tak korang install ni korang akan exam dekat Quizizz. Pernah tak korang ni guna Quizizz? Aplikasi Quizizz. Pernah tak korang guna? Pernah. Pernah kan? Pernah. Kalau pernah, alhamdulillah. So korang akan exam dekat sini. Midterm, quiz. Kita nak exam ni. Minggu ni mungkin saya akan bagi exam. Kita tinggal berapa minggu Siapa ingat? Siapa boleh bagi tahu? Kita tinggal berapa minggu? Lagi 2 minggu. Lagi 2 minggu. Sepatutnya kita dah exam dah. Minggu ni kita akan midterm. Minggu depan kita akan minggu ni kita akan quiz, minggu depan kita akan midterm. Boleh Okey, baik. So kita install aplikasi Quizizz. Jadi saya akan tanya soalan subjektif, soalan short answer. Saya akan tanya dalam bahasa Arab. Tapi nanti dalam kurungan saya akan kata jawab dalam bahasa Melayu. Faham? Korang kena jawab bahasa Melayu. Sebab apa saya suruh jawab bahasa Melayu? Sebab nanti akan ada alasan ustaz kami tak biasa tulis Arab dekat phone. Kan? Tak biasa nak menaik Arab dekat phone. Akan ada alasan-alasan macam tu. So saya tak maulah ada alasan macam gitu. So saya pemudahkan urusan korang. Jadi jawab dalam bahasa Melayu. Tapi soalan tetap dalam bahasa Arab. Cuma nanti saya akan bagi kurungan jawab dalam bahasa Melayu. Itu untuk quiz. Dan apa yang selalu saya akan tanya ialah hikmah pengajaran daripada peristiwa. Uzkur hikmatin. Uzkur hikmatin contohnya. Sedang terangkan dua al-hikmah. Al-mustanbatah yang boleh diambil daripada kisah peristiwa ini. Okey. So tadi peristiwa yang tadi tu, apakah hikmah yang boleh kita ambil? Apakah pengajaran yang boleh kita ambil? Jangan melakukan sebarang kezaliman kepada sesiapa kerana doa orang yang dizalimi adalah mustajab. Okey, cantik. Munaizah bagi satu satu pengajaran yang sangat baik. Jangan kita menzalimi orang lain. Dalam kes ini siapa yang menzalimi siapa? Abu Jahal menzalimi Nabi. Nabi tak kacau depa pun. Nabi solat saja. So Abu Jahal menzalimi. Dan tapi jangan stop macam tu saja Kisah dia kan munaizah dan semua sekali mustajab kerana doa orang yang dizalimi adalah mustajab. Doa orang yang dizalimi mustajab. Kisah ni semua yang didoakan oleh Nabi tadi, Abu Jahal,
Uqbah ibnu Mu'id, apa ni, siapa lagi tadi? Semua tu mereka mati dalam perang perang apa? Perang apa tadi? Siapa yang bentang kan? Perang Perang Badar. Yes, semua tu mati. So makbul tak doa orang yang dizalimi? Makbul tak doa Nabi? Makbul. Okey, itu yang pertama. Cantik. Doa orang yang dizalimi makbul. Jangan kita berani menzalimi orang. Dan doa yang dizalimi makbul. Okey, baik. Yang kedua, kalau sesuatu bagi 2 hikmah. Yang kedua, selain grup Munaizah pun boleh. Selain grup Munaizah pun boleh. Hikmah ni kita boleh fikir. Hikmah ni tak semestinya ni. Hikmah ni kita boleh fikir. Ya Allah, ya Allah. Ustaz, macam mana kalau hikmah dia sabar walaupun dihina? Okey, sabar walaupun dihina. Sabar walaupun dihina. Yes, betul. Siapa jawab tadi? Syazwani. Syazwani, bagus Syazwani. Sabar. Sabar dalam menyampaikan kebenaran. Sabar di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu Taala. Itu yang dilakukan. Sabar dalam berdakwah. Walaupun dihina, dicaci, tapi bukan sampai dihina Nabi dan juga dizalimi, tetap bersabar. Tetapi sabarnya bukan sabar kita duduk diam saja, betul tak? Sabar bukan duduk diam sahaja. At least Nabi first, walaupun yang ni kena elaborate kesabaran, sebab sabar dalam berdakwah dia bukan sekadar sabar sampai bila-bila sabar. Sebab nanti kalau kita lihat fatrah dekat Madinah, bila dah ada kekuatan, apa yang Nabi buat? Sabar tak? Nabi sabar tak? Tak, Nabi pergi hantar tentera pergi perang. Berlaku perang Badar, berlaku perang Uhud, ni antara perang yang terbesar kan. Perang demi perang yang besar, perang yang kecil, perang yang disertai oleh Nabi, perang yang tidak disertai oleh Nabi, semuanya berlaku. So sabar ketika dalam keadaan diri tidak mampu untuk melawan, sabar dalam keadaan kita lemah, Islam lemah, maka kita bersabar, tetap terus dengan dakwah, dan insya-Allah di akhirnya akan ada kemenangan. Ada tambah satu lagi, iaitulah keharusan mendoakan kehancuran buat orang yang menzalimi kita. Ini bab fiqh. Ini bab fiqh. Boleh tak kita doakan kehancuran untuk orang yang menzalimi kita? Untuk orang yang memfitnah kita? Untuk orang yang melakukan perbuatan buruk buat kita? Jawapannya boleh. Antaranya ialah apa yang telah didoakan oleh Nabi SAW kepada Abu Jahal dan sahabat-sahabat dia. Nabi doa secara spesifik, sebut nama. Spesifik sebut nama. Maka boleh tak kita buat begitu? Jawapannya boleh. Hatta kepada orang yang memfitnah kita. Ada seorang sahabat, dia pernah doa dengan doa, wahai Allah, kalaulah semua yang berlaku ke atas ni ialah fitnah, maka kau panjangkanlah usia dia, pemfitnah aku, kau panjangkanlah usia dia, dan kau jadikanlah keburukan dalam hidup dia. Macam tu. Okey. So 3 dekat sini kita boleh keluarkan banyak lagi. Kisah Fatimah yang tolong bapa dia pun kita boleh ambil hikmah, ambil pengajaran. Kisah kisah Nabi solat dekat Baitullahil Haram pun kita boleh ambil pengajaran. Kenapa Nabi solat dekat Kaabah di hadapan Abu Jahal dan sebagainya? Kenapa tak solat kat rumah saja? Itu pengajaran yang kita boleh ambil. Kenapa Nabi solat dekat Baitullahil Haram? Baik solat kat rumah saja, betul tak? Kenapa Nabi solat? Apa yang kita boleh Nabi nak dakwah, betul tak? Nabi nak tunjukkan bahawasanya sembahlah Allah, bukan sembah berhala, betul? Betul tak? So apa pengajaran kita boleh buat kat sini? Berani untuk melakukan, menunjukkan apa?
Kebenaran, aywa, berani untuk menunjukkan kebenaran walaupun di hadapan orang yang kuat menentang. Abu Lahab orang yang memang daripada awal-awal lagi Nabi katakan kisah Nabi dekat Bukit Sofa. Dekat Bukit Sofa bila Nabi kata aku adalah manusia yang dihantarkan untuk memberi peringatan kepada kalian. Sembahlah Allah, taatlah Allah. Maka apa kata Abu Lahab? Tabbat laka ya Muhammad, celakalah kamu wahai Muhammad. Adakah sebab ini saja kamu datang untuk mengumpulkan kami? Sebab itulah turun surah Tabbat yada Abi Lahabin wa tab tu kan. Itu sebab turun ayat tu. Itu sebab Abu Lahab. Memang daripada awal lagi penentangan Abu Lahab memang jelas-jelas terhadap Nabi Muhammad. Tetapi namun begitu Nabi tetap berani untuk dakwah pergi ke Baitullahil Haram, Kaabah, dekat tempat Abu Lahab dan kuncur-kuncurnya memang duduk berkumpul. Nabi solat juga depan mereka. Nabi tetap berani. Itu antara yang faedah kita boleh dapat. Banyak kita boleh pengajaran dan juga banyak hikmah-hikmah yang kita boleh korek daripada peristiwa ini. Okey, baik. So sebenarnya grup kedua dah siap tak? Dah buat tak grup kedua? Semua grup lepas ni macam tu ya. Semua grup dihantarkan macam tu kepada saya. Lalu dihantar dulu, saya akan tengok. Kalau boleh dia hantar satu-satu dulu sebelum dia gabungkan. Kau buat part kau buat part kau. Hantar dulu kat saya. Sebab apa, nanti kalau dah gabung kan, kalau ada saya nak tegur, saya pun jadi malas dah. Sebab ada masalah bacaan semua, masalah translation. Jadi kalau saya tegur, korang nak kena baiki buat daripada mula. Betul? So hantar satu-satu. Ataupun kalau memang korang dah confirm semua betul, terus buat dan terus uploadkan dekat YouTube. Dekat YouTube korang. Hantar dekat saya juga, kemudian uploadkan dekat YouTube supaya mudah untuk saya share macam tadi itulah. Macam tadi tu saya just linkkan ke YouTube saja tadi. Saya guna apps dan linkkan ke YouTube. Dan kita akan dengar, kemudian last kali kita akan bincangkan berkaitan dengan hikmah dan pengajaran yang kita dapat. Okey. Grup yang kedua dah siap tak? Grup yang kedua. Belum? Grup yang kedua belum? Grup kedua siapa? Darul Arqam. Siapa? Grup siapa? Grup siapa? Respon ya Allah. Darul Arqam grup siapa? Saya nak tahu je. Natasha Nabiha Ustaz. Aisyah Nabiha. Dah buat ke belum? Dalam proses. Okey, so kalau macam tu, saya tak mau lanjut. Apa yang perlu kita buat? Now kita rehat pukul 9 suku korang pergi dekat Telegram. Akan ada soalan-soalan dekat Telegram untuk dijawab. Boleh ya? Okay. So pembentangan kita habis dekat sini. So yang lain tu sila terus buat terus. Buat terus ya, jangan tunggu ni jangan tunggu macam hari ni. Hari ni kan grup kedua. Tak boleh nak bentang pasal belum siap. Buat terus. Minggu ni terus hantar semua. Kalau tidak saya kata sehari sebelum kan, tapi korang pun tak tahu turn korang bila. So minggu ni semua kena settlekan, hantarkan kepada saya. Wallahu a'lam bissawab. Okey, sampai situ saja. 9 suku kita bertemu dekat Telegram. Saya akan create soalan-soalan quiz untuk korang. Jadi apa yang baik datang daripada Allah SWT, yang kurang atas kelemahan kita semua sebagai hamba Allah yang banyak kelemahan. Moga-moga ada sedikit santapan ilmu dan santapan tarbiyah buat kita pada pagi ini untuk kita
jadikan sebagai pedoman hidup. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal mu'minin wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Afwan. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan.